Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemata hati cikgu. Pada hari ini kita akan menyambung kembali topik tata bahasa dalam ayat pasif. Semoga pemata hati cikgu telah bersedia untuk menimba ilmu baru pada hari ini. Ayat pasif ialah ayat yang terbentuk apabila objek dalam ayat pasif bertugas sebagai subjek. Contohnya, saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. Ayat ini merupakan ayat aktif di mana saya merupakan subjek. Saya ialah pelaku dalam ayat ini. Kerja itu merupakan objek. Apabila ayat aktif ini ditukarkan kepada ayat pasif, objek akan menjadi subjek. Ayat pasif akan menjadi kerja itu sudah saya laksanakan semalam. Terdapat beberapa jenis ayat pasif. Pertama, ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Kedua, ayat pasif dengan kata ganti nama diri ketiga. Ketiga, ayat pasif berimbuhan ber dan ke-an. Keempat, ayat pasif berimbuhan ter. Dan yang kelima, ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Kata ganti nama orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja pasif berimbuhan di. Kata ganti nama diri orang pertama iaitu aku, saya, kami, kita, patik, hamba. Dan kata ganti nama orang kedua, anda, awak, engkau, kamu, kalian haruslah berada di hadapan kata kerja tanpa imbuhan di. Mari kita lihat beberapa contoh yang diberikan. Saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. Ini merupakan ayat aktif transitif. Apabila dipasifkan, ayat ini menjadi kerja itu sudah saya laksanakan semalam. Saya merupakan kata ganti nama diri pertama dan tidak perlu menerima imbuhan di dalam ayat pasif. Contoh kedua, kami telah mengecat rumah itu bersama-sama. Apabila dipasifkan, ayat menjadi rumah itu telah kami cat bersama-sama. Kami merupakan kata ganti nama diri pertama dan tidak menerima imbuhan di dalam ayat pasif. Contoh ketiga, kalian telah mendengar cerita seram itu. Apabila dipasifkan, ayat menjadi cerita seram itu telah kalian dengar. Contoh keempat, engkau mesti menjelaskan hutang itu esok. Apabila dipasifkan, ayat menjadi hutang itu mesti engkau jelaskan esok. Dalam penggunaan kata ganti nama diri dalam ayat pasif, tidak perlu menerima imbuhan di dan tidak perlu ditambah dengan perkataan kata sendi oleh. Walau bagaimanapun, kata kerja berimbuhan ter boleh menerima kata sendi oleh yang diikuti kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Contohnya seperti ayat di bawah ini. Meja yang besar itu terangkat oleh saya. Dalam ayat ini, ia menggunakan kata kerja berimbuhan ter. Jadi, ia perlu menerima kata sendi oleh. Walaupun menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Pemata hati sekalian, mari kita lihat nota yang diberikan. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua mesti ditulis bersebelahan dengan kata kerja pasif tanpa imbuhan awalan di. Ini dinamakan hukum anaksi persona. Kesalahan berlaku jika kata-kata lain seperti kata bantu, telah, perlu, sudah, akan dan lain-lain disisipkan antara pelaku dengan kata kerja pasif.
Contohnya, kereta itu awak harus pandu. Ayat pasif yang betul ialah kereta itu harus awak pandu. Contoh kedua, kerja itu kami sedang siapkan. Ayat pasif yang betul ialah kerja itu sedang kami siapkan. Contoh ketiga ialah Tuan Pengetua saya akan temui esok. Ayat pasif yang betul ialah Tuan Pengetua akan saya temui esok. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri ketiga termasuk pelakunya yang terdiri daripada kata nama khas dan kata nama am. Kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasif di. Contohnya, motosikal itu telah ditunggang oleh Rahim kemarin. Rahim merupakan kata ganti nama diri ketiga yang terdiri daripada kata nama khas. Jadi, kata kerja pasifnya terdiri daripada imbuhan di, iaitu ditunggang. Contoh kedua ialah kerusi dan meja itu sudah disusun oleh murid kelas 5KH pagi tadi. Kata kerja pasif dalam ayat ini ialah disusun. Contoh ketiga ialah bola itu ditendang oleh Helmi dengan kaki kiri atau bola itu ditendang dengan kaki kiri oleh Helmi. Helmi merupakan kata ganti nama diri ketiga, iaitu kata nama khas. Kata kerja pasif dalam ayat ini ialah ditendang. Dalam ayat ini juga, sebelum pelaku diletakkan kata sendi oleh. Buat makluman pemata-pemata sekalian, kata sendi oleh boleh digugurkan jika tidak menjejaskan makna. Mari kita lihat contoh. Motosikal itu telah ditunggang Rahim kemarin. Kerusi dan meja itu disusun pengawas sekolah pagi tadi. Dalam ayat ini, tidak menggunakan kata sendi oleh. Kata sendi oleh telah digugurkan dan tidak menjejaskan makna ayat. Namun begitu, pemata-pemata hati sekalian perlu ingat, jika kata sendi oleh terletak jauh daripada kata kerja, maka oleh tidak boleh digugurkan kerana akan menjejaskan makna ayat. Lihat contoh di bawah. Motosikal itu telah ditunggang kemarin oleh Rahim. Ini ialah ayat pasif yang betul. Jika lihat dalam ayat ini, perkataan ditunggang iaitu kata kerja pasif terletak jauh daripada perlakunya. Jadi, oleh tidak boleh digugurkan. Ayat ini akan menjadi salah sekiranya pemata-pemata hati sekalian menulis motosikal itu telah ditunggang kemarin Rahim. Ayat pasif berimbuhan ber dan ke-an. Contohnya, baju raju belum bercuci lagi yang membawa maksud belum dicuci. Kumisnya itu belum bercukur. Juga bermaksud kumisnya belum dicukur. Seluruh dunia kegemparan oleh serangan Amerika itu. Kata kerja pasif kegemparan membawa maksud ditimpa rasa gempar. Rumah Pak Abu kecurian petang semalam. Kata kerja pasif kecurian membawa maksud ditimpa kejadian curi. Aminah kehujanan ketika pulang dari sekolah. Kata kerja pasif kehujanan membawa maksud ditimpa hujan. Ayat pasif berimbuhan ter. Ter di sini bermaksud sudah di. Contoh, terasing bermaksud sudah diasingkan. Terhasil bermaksud sudah dihasilkan. Ayat pasif berimbuhan ter juga menggambarkan keupayaan atau kemampuan. Contohnya, novel yang terbaik itu tidak terbaca oleh saya. Kedua,
batu yang besar itu tidak terangkat oleh mereka. Ketiga, Gunung Ledang yang terkenal dengan legendanya terdaki oleh kami. Jadi, ayat pasif berimbuhan ter menggambarkan keupayaan atau kemampuan pelaku dalam ayat. Ayat pasif berimbuhan ter. Imbuhan awalan ter yang membawa maksud tidak sengaja juga digunakan dalam ayat aktif transitif. Contoh, terbawa yang bermaksud tidak sengaja membawa atau dibawa. Tersepak, tidak sengaja menyepak atau disepak. Tertembak, tidak sengaja menembak atau ditembak. Contoh ayat, pemburu itu tertembak rakannya sendiri. Ini ialah ayat aktif transitif. Apabila dipasifkan, ayat menjadi rakannya sendiri tertembak oleh pemburu itu. Tertembak dalam ayat ini membawa maksud ditembak. Ayat pasif dengan perkataan kena. Ayat pasif jenis ini mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima imbuhan awalan. Contohnya, anak ahli korporat itu kena colit. Budak nakal itu kena rotan oleh bapanya. Pencuri itu kena tangkap oleh polis. Ah Chong kena kejar oleh anjing. Apabila dalam ayat pasif mempunyai perkataan kena, kata kerja pasif tidak perlu menerima imbuhan awalan. Ayat pasif yang mempunyai dua objek. Contoh ayat, Upin membelikan Ipin sebatang pembaris. Ini merupakan ayat aktif yang terdiri daripada dua objek, iaitu Ipin sebagai objek tepat, sebatang pembaris sebagai objek siti. Contoh kedua ialah Upin menghadiahi Ipin sebuah buku. Ipin merupakan objek tepat, manakala sebuah buku merupakan objek sipi. Tetapi dalam ayat ini kita perlu ingat, apabila ayat di atas dipasifkan, hanya objek tepat sahaja yang bertugas sebagai subjek dalam ayat. Jika objek sipi yang dibawa ke hadapan bertugas sebagai subjek, ayat itu dianggap tidak gramatis. Contohnya, Ipin dibelikan sebatang pembaris oleh Upin. Sekiranya objek sipi dibawa ke hadapan sebagai subjek, ayat menjadi salah seperti sebatang pembaris dibelikan kepada Ipin oleh Upin. Contoh kedua, Ipin dihadiahi sebuah buku oleh Upin. Apabila objek sipi yang dibawa ke hadapan, ayat ini menjadi tidak gramatis seperti sebuah buku dihadiahi oleh Upin kepada Ipin. Setakat ini sahaja penerangan cikgu tentang ayat pasif. Semoga dapat menambahkan ilmu sedia ada kalian dalam topik ayat pasif. Sekiranya video ini memberikan manfaat kepada semua, jangan lupa subscribe, like dan share.